Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, so berjumpa lagi kita dalam video cikgu pada kali ini. InsyaAllah hari ini cikgu akan cover bab 2 iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Tapi kita akan tengok standard kandungan 2.1 iaitu gizi seimbang dan nilai kalori part 1. Okey, maknanya akan ada part 2 lah lepas ni. Okey, so dalam tajuk ini jangan risau, bab ni bab yang seronok. Kita akan belajar pasal makan-makan je. So, apa yang kita akan belajar? Standard kandungan 2.1, gizi seimbang dan nilai kalori. Standard kandungan pembelajaran 2.1.1 memerihalkan apa itu gizi seimbang. Kemudian 2.1.2 menjalankan eksperimen untuk menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan. Tapi yang ini cikgu je saja teori saja. Okey, kerana eksperimen nanti boleh buat dengan cikgu masing-masing kat sekolah. Dan 2.1.3 mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Ada efek ke kalau kita ambil banyak kalori? Ada efek ke kalau kita ambil sikit kalori? Jangan risau, cikgu akan cover bab ini. Ini yang kita nak belajar hari ini. Okey, next. Apa yang dimaksudkan dengan gizi seimbang ni? Cakap pasal gizi seimbang. Gizi seimbang adalah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. I repeat, pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Ada 7 kelas makanan tu dalam kuantiti yang betul kita ambil. Bukan skip 1-2. Jangan di skip, jangan di skip. Okey, next. Malnutrisi. Apa maksud malnutrisi? Malnutrisi adalah kekurangan ataupun berlebihan mana-mana kelas makanan dalam pemakanan seseorang. Anda kata tak makan protein, apa jadi? Malnutrisi lah tu. Tak makan karbohidrat, tak makan serat, akan dapat malnutrisi. So, apa penyakit-penyakit dia? Malnutrisi. Contoh masalah kesihatan akibat malnutrisi, ada goiter, scurvy, marasmus, kwashiorkor, ricket. Ini yang famous. Ini yang di cover dalam syllabus kamu form 5 ya. Goiter, kita tengok gambar lo goiter. Goiter ni disebabkan oleh kekurangan iodin. So nak dapat balik iodin, makan makanan laut, seafood, itu banyak iodin, tinggi kandungan iodin, ataupun boleh ambil garam beriodin ya. Okay, nombor 2, scurvy, kekurangan vitamin C, penyakit gusi berdarah. So nak baik semula kena makan banyak lemon, limau, buah-buahan citrus, sayur brokoli, lada dan sebagainya. Okey. Marasmus. Okey, ni marasmus nombor 3. Okey, nampak kurus je dia. Nampak kurus. Marasmus adalah kekurangan beberapa nutrien dan mineral di mana lapisan lemak pada orang ni tak ada. Selalu berlaku pada kanak-kanak lah. Kanak-kanak yang di kawasan-kawasan yang memang kekurangan sumber makanan, terjadinya marasmus. Kwashiorkor akibat kekurangan protein. Okey, di mana dia punya badan-badan dia, bendali dalam badan dia, dia jadi membengkak, badan dia membengkak dan perut dia kita tengok besar akibat kekurangan protein. So nak dapatkan protein dari mana-mana? Sumber-sumber ke kacang dan juga daging. Ricket adalah akibat kekurangan vitamin D. Okey, di mana kita tahu vitamin D ni perlu untuk penyerapan kalsium. Okey. Itu adalah contoh malnutrisi. Okey, so Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya ada ajar kepada kita satu konsep yang amat baik, iaitu konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, pinggan sihat Malaysia ni apa? Kamu ingat macam ni je. Suku separuh. Suku separuh. Suku separuh. Apa benda suku separuh tu? Okey, suku adalah suku protein, suku karbohidrat, separuh sayur dan buah-buahan. Suku protein, contohnya ikan ambil suku, ayam ambil suku, daging ke kacang ambil suku je. Suku pinggan je. Jangan ambil satu pinggan, suku je. Karbohidrat, ambil suku juga. Ambil nasi ke, mi ke, roti ke, biji. Cikgu boleh ke campur-campur? Nak ambil mi, lantak korang lah nak makan. Janji ambil suku je. Okay? Ambil suku je. Dan lagi separuh pinggan tu, isi dengan buah, isi kan sayur-sayuran. Tapi tak aci kalau macam sayur-sayur yang berdaun tu, bentang. Ambil satu je, selai je daun. Tapi bentang separuh pinggan. Tak aci bukan macam tu Maksudnya, nampak ni contoh dia. Contoh dia. Ada campuran
buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Separuh pinggan separuh pinggan. Okey, itu maksud suku-suku separuh. Okey, mesej utama yang dibawa dalam konsep pinggan sihat Malaysia, makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari, makan 1 hingga 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Okey, kalau lapar sangat kan, tadi dah makan dah tapi rasa lapar lagi. Makanlah buah-buahan, biji-bijirin kan. Okey. Lebihkan pemakanan biji-bijirin, kurangkan makanan bergoreng dan bersantan kalau boleh. Makan makanan yang dimasak di rumah dengan lebih kerap. Okey. Next, kita akan tengok. Sebut pasal kalori-kalori, apa benda kalori ni sebenarnya. Okey, nilai kalori makanan ataupun nilai tenaga adalah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Okey, contoh macam ni. Cikgu ada 1 gram nasi. Ni contoh, cikgu makan 1 gram nasi. Okey, cikgu makan, nasi tu dicerna dalam perut. Okey, so cikgu makan nasi 1 gram tadi. Nasi itu dihadamkan, dicernakan dan berlakunya proses pengoksidaan dalam badan cikgu. Adalah proses-proses kimia dalam tu. Okey, yang kompleks ya. Apabila satu makanan tu lengkap dicerna, 1 gram tadi lengkap dicerna dan dia akan menghasilkan tenaga. Itulah yang dimaksudkan dengan nilai kalori. Tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan tu dibakar ataupun berlakunya pengoksidaan dengan lengkap. Okey, unit dia apa? Unit standard dia adalah joule per kilogram, J per kg ataupun J kg negatif 1. 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule tenaga. Ini kena ingat Ini adalah nilai kalori lah. Okey, bagi siapa yang nak diet ke. Tapi pentinglah, ni kena tahulah 1 kilokalori ataupun KCAL bersamaan dengan 4200 joule ataupun 4.2 kilojoule tenaga. Joule ni tenaga. So, bila sebut 1 kalori, kalau orang belajar sains, 1 kalori, maknanya 4.2 joule tenaga yang dibebaskan. Okey. So, bukan saja-saja, bukan cikgu main tipu-tipu je. Ini bukan bohong, ini telah dibuktikan ada alat untuk kita mengukur nilai tenaga dalam makanan tu. Okey, nama alat dia adalah calorimeter bomb. Ni dia calorimeter bomb. Jadi, setelah dilakukan uji kaji, setelah orang buat eksperimen, okey, kita dapati bahawa 1 gram karbohidrat apabila dimakan dia akan menghasilkan 16.7, lebih kurang purata je, 16.7 kilojoule tenaga. Kalau 1 gram lemak dibakar, dia akan menghasilkan 37.6, sekali ganda lagi. Dan kalau protein dibakar, 16.7 kilojoule tenaga yang akan dibebaskan. So nampak tak? Makan lemak sikit, tapi tenaga yang dihasilkan banyak. So that's why lemak tu kita kena kurangkan Okey. Nilai kalori dalam makanan dapat ditentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Okey, contoh gula. Ini dalam buku teks dalam buku teks ada. Okey, gula 100% dalam dia karbohidrat. Daging ada 69% air, 18% protein dan 13% adalah lemak. Maknanya daging tu bukan 100% protein. Minyak sawit of course 100% lemak. Beras karbohidrat 76%, ada air, ada protein dan juga sedikit lemak. Itu pun dalam beras pun ada lemak. Okey. Dan ini adalah makanan yang berlainan dan juga anggaran nilai kalori dia. Okay, contoh lagi ni. 1 gram nasi. Tenaga yang kita akan dapat kalau makan 1 gram, 15.04 kilojoule tenaga. Tapi tak adalah orang makan nasi 1 gram kan. So, dia adalah pengiraan dia. Nak tahu pengiraan dia berapa, korang kena tengok part 2 nanti, insyaAllah cikgu akan ajar. Dalam part 2, so kena tengoklah nanti Dan ini cikgu ambil dah buku teks, so boleh rujuk buku teks. Di mana contoh kalau timun pun, kalau cikgu ambil timun pun dalam nasi lemak tu kan, cikgu ambil timun je, makan timun je 1 gram, kamu akan dapat 0.55 kilojoule tenaga. Okey, next. Kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati keperluan kalori individu tersebut untuk mengekalkan kesihatannya.
Amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah-masalah kesihatan. Okey, sekarang ni ada isu kan. Kita kata banyak restoran-restoran makanan segera, restoran 24 jam berfungsi. Sebenarnya baik ke tak baik? Itu cikgu nak bincangkan dalam part 2 nanti. So kena tengok kena tengok. Okey. Contoh masalah yang berkaitan dengan amalan pemakanan ni, obesiti, anorexia nervosa, atherosclerosis, diabetes mellitus dan tekanan darah tinggi. Okey, punca obesiti mengambil makanan yang tinggi nilai kalori secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang dan kesan dia meningkatkan risiko mengidap penyakit seperti diabetes mellitus, atherosclerosis dan tekanan darah tinggi. Itu obesiti. Penyakit kedua adalah anorexia nervosa. Puncanya keengganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Rasa macam dah tinggal tulang kan, tapi dia kata dia tetap gemuk. Ini masalah berkaitan dengan psikologi lah. So kesan dia menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh juga membawa maut. Okay? So kesian lah kan orang yang kena anorexia nervosa. Atherosclerosis. Okey, atherosclerosis adalah salah satu daripada penyakit arteriosklerosis. Punca dia adalah pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Okey, nampak ni arteri, dinding arteri ni, dinding salur darah ni, arteri ni dia ada pemendapan kolesterol. Kesan dia, lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi. Lumen tu apa? Lumen tu lubang ni. Okey. So akan menyebabkan tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Okay, next. Diabetes mellitus. Apa punca diabetes? Mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula. Tu keyword dia, tinggi kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Bukan sehari dua, bukan sebulan dua, tapi lama. Okey, benda tu dah lama, baru terjadi diabetes mellitus. Kesan dia menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf juga terganggu dan satu lagi petanda luka lambat sembuh. Okey, itu adalah diabetes mellitus. Next kita tengok tekanan darah tinggi. Apa punca tekanan darah tinggi? Orang itu mengambil makanan yang tinggi kandungan garam untuk jangka masa yang panjang. Dan apa efeknya? Efeknya akan meningkatkan risiko penyakit jantung dan juga stroke. Okey. Orang yang darah tinggi, okey, ukuran dia selalunya normal adalah 120/80. Bacaan sistolik dan diastolik ini dalam bab 3 kata 4 kita belajar kan. Okey. So, orang yang menghidap penyakit darah tinggi, okey, lebih bacaan dia adalah lebih daripada 120/80. Okey. So, orang tu kan kena penyakit darah tinggi. Okey, kesan akibat kita mengambil makanan-makanan rapuh, makanan-makanan cekedi, makanan manis dan sebagainya. Pertama, makanan tersebut mengandungi gula berlebihan yang boleh menyebabkan obesiti, kerosakan gigi, peningkatan risiko awal menghidap diabetes mellitus pada usia yang muda. Selain itu, kafein dalam minuman bergas akan menyebabkan kita susah tidur, rasa risau dan rasa ketagih. Nak minum selalu kan. Itu kafein lah tu dalam dia. Kemudian dalam makanan-makanan rapuh juga ada pewarna dan pemanis tiruan yang boleh menyebabkan kanser, kemandulan, diabetes mellitus, kerosakan hati dan ginjal. Nauzubillah. Okay. Dan dalam makanan rapuh juga ada garam yang banyak yang juga boleh menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. Dan seterusnya, makanan-makanan ini sebenarnya tak ada kandungan yang berkhasiat. Kalau ada pun sikit sangat kan. Di mana kekurangan makanan berkhasiat ni akan menyebabkan masalah malnutrisi tadi. Ya. So guys, sampai sini saja video cikgu part 1. Dalam part 2 nanti insyaAllah cikgu akan cover dengan lebih banyak soalan pengiraan dan persoalan-persoalan yang ada berkaitan dengan makanan. So, kena tengok part 2 nanti. Sampai sini saja part 1. Macam biasa kalau tak faham boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.